Saudara-saudara, mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang berbicara kepada kami. 天父上帝，我们向你献上感恩，因为你是对我们说话的上帝。 Engkau adalah Allah yang menyatakan kehendak-Mu kepada kami. 你是一位向我们显明你自己的上帝。 Demikian juga pada pagi ini Tuhan boleh berbicara melalui firman Tuhan. 同样的，今天早上求神你借着你的话语向我们说话， Biarlah kami boleh mendengar suara-Mu, 让我们能够听到你的声音， mengajar kami, 教导我们， mengingatkan kami, 再次的提醒我们。 dan menuntun kami untuk boleh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. 主啊，带领我们，使我们能够成为像你要我们做的。 Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, 主啊，求主你光照我们的心思意念， supaya kami boleh mengerti dan mendengarkan suara-Mu. 好让我们能够明白，也能够听到你的声音。 Kuasai kami semua, 求主你掌管我们每一个人， termasuk kedua hamba-Mu yang berbicara di depan ini, 特别是使用传讲你信息的两位仆人。 supaya hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. 但愿在我们当中，你的荣耀被高举。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. 为弟兄姐妹们早安。 Bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita kembali boleh beribadah kepadanya. 我们要向神献上我们的感恩。今天早上，我们得以在神的殿中来敬拜神。 Pagi ini saudara-saudara kita akan merenungkan sebuah tema yang di dalam bahasa Inggris berbunyi The truth will set you free. 今天我们所要探讨的经文就是真理将使你自由。 Mari kita bersama membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. 我们来看约翰福音第8章。 Injil Yohanes pasal 8 kita perhatikan mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 32. 我们看约翰福音第8章第34到32节。 Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32 pertama akan saya bacakan terlebih dulu di dalam bahasa Indonesia. 先由印尼文来读。 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 耶稣说这话的时候，就有许多人信他。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。” Saudara, pada waktu kita membaca Injil Yohanes, 当我们阅读约翰福音的时候， di dalam Injil ini saudara-saudara banyak sekali peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus itu dicatat. 约翰福音记载了主耶稣侍奉期间所行的许多神迹奇事。 Setidaknya saudara-saudara mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus yaitu air diubah menjadi anggur dalam pesta perkawinan di kota Kana dicatat di dalam Injil ini. 主耶稣所行的第一个神迹呢，就是在迦拿的婚宴上使水变成酒的神迹，也是记载在这个圣经里面。 Saudara, mengapa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat? 为什么主耶稣要行这么多的神迹呢？ Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan ayat 31, 若是我们读约翰福音第24章第30到31节， kita mengerti mengapa mujizat-mujizat itu didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. 那么我就明白呢，为什么主耶稣呢要展现他所行的神迹奇事。 Pasal 20 ayat 30 dan ayat 31 mengatakan banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. 就是主耶稣在门徒面前另外行了许多神迹。 Semua itu dicatat supaya kamu percaya 但这些事是要叫你们信耶稣， bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. 就是信耶稣基督是神的儿子， Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. 并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。 Jadi mujizat saudara-saudara dilakukan Yesus dengan tujuan supaya orang boleh percaya kepadanya. 所以呢，主耶稣所行的神迹呢，是要众人相信他。 Tetapi saudara-saudara bukan hanya mujizat
cara Tuhan Yesus untuk membawa orang percaya. 但是呢，主耶稣呢，不是只是要行神迹才叫人能够相信他， Tuhan Yesus sering juga memakai cara yang lain, 主耶稣也用另外的方法， yaitu dia menyingkapkan dengan jelas siapa dirinya 就是他很清楚的表现了、彰显了他自己是谁， dan apa maksud kedatangannya ke dunia ini. 就是他来到世界上的目的。 Saudara, Tuhan Yesus menyatakan semua itu dengan gamblang, 所以主耶稣呢，很清楚的显明了， supaya banyak orang dengan mudah bisa mengenal dia. 好让很多的人能够容易的相信他。 Lalu kalau orang sudah kenal dia, kemudian orang datang dan percaya kepadanya sehingga mereka diselamatkan. 一直人呢认识了他，就相信他，一直他们就能够得救。 Jadi kita melihat ada dua cara yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk membawa orang datang kepadanya dan percaya kepadanya. 所以我们看见呢，主耶稣是用了2个方法来叫人来信他， Lewat mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, 也就是使用这个神迹奇事。 tetapi sering juga Tuhan Yesus bicara siapa aku dan dari mana dia datang. 但是主耶稣很多时候也是说呢，我是谁，是从哪里来的。 Tetapi bagaimana respon orang-orang ketika berhadapan dengan Yesus? 但是呢，当众人呢面对主耶稣的时候，他们有什么的反应呢？ Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-11 dikatakan di situ, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. 但是在约翰福音第1章第1节记载，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。 Rupa-rupanya saudara-saudara tidak sedikit orang yang ternyata mengeraskan hatinya untuk percaya. 原来有很多人硬着心不愿意相信主， Melihat mujizat sudah. 他们已经看见了神迹， Air dirubah jadi anggur sudah mereka alami. 他们已经经历了水变成酒， Melihat orang buta bisa melihat kembali, mereka sudah alami. 他们也经历了看到了瞎子得以看见， Orang yang tadinya lumpuh dibuat berjalan, mereka sudah saksikan. 他们也见证到了那个瘸子能够走路。 Bahkan berkali-kali mereka mendengar kesaksian Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Mereka sudah dengarkan itu berulang-ulang. 他们屡次的听见呢，主耶稣说他就是上帝的儿子。 Tetapi banyak orang keraskan hatinya tetap tidak mau percaya kepada Yesus. 但是有很多人硬着心不愿意相信主耶稣， Khususnya adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, 特别是那些犹太的宗教领袖， ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang lain. Mereka tidak mau percaya. 法利赛人以及其他的这个犹太人，他们不愿意相信主耶稣。 Saudara, padahal Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali bersaksi bahwa dia datang dari Bapa. 主耶稣其实已经呢见证了很多次，他是从上帝而来的， Bahwa dia diutus oleh Bapa untuk mengerjakan karya keselamatan untuk manusia berdosa. 就是呢他被上帝差派来到这个世上呢，是为了拯救我们罪人。 Tapi orang-orang ini bukan hanya meragukan perkataan Yesus, 但是这些人他们不但怀疑了主耶稣所说的话， mereka tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. 他们不相信主耶稣所说的话。 Padahal yang Yesus katakan itu sangat penting. 其实主耶稣所说的话是很重要的， Yang Yesus katakan itu adalah firman kehidupan. 因为主耶稣所说的话是生命之道， Di dalamnya dan melaluinya manusia justru akan beroleh keselamatan. 借着主耶稣呢，我们经历了主耶稣，我们就能够得到救恩。 Tapi mereka keraskan hati, tetap tidak mau percaya. 但是他们硬着心不愿意相信， Sampai-sampai saudara-saudara Tuhan Yesus memberikan sebuah warning, sebuah peringatan. 甚至呢，主耶稣说了一句话： Jika manusia tetap tinggal dalam ketidakpercayaannya, di ayat ke-24, kita tidak baca ayat itu, tapi Tuhan Yesus katakan, kamu akan mati dalam dosamu. 然后第24节呢，主耶稣说呢，若是你们不相信我，那么你们就死在罪中。 Tuhan Yesus memberi peringatan, kalau kamu tetap tidak percaya, maka kamu akan mati di dalam dosamu. 那么主耶稣再次的警告他们说，若是你们不相信我，那么呢，你们必死在罪中。 Saudara, setelah diperingatkan dengan peringatan seperti itu, kita membaca ayat 30 ini. 然后呢，主耶稣说了这些警告的话之后呢，我们来读这一段的经文。 Rupa-rupanya orang-orang yang diperingati itu kemudian berubah, saudara-saudara. 原来那些被警告过的人之后呢，他们就改变了。 Kalau saudara baca kembali ayat ke-30, di 这 situ 是我们来 dikatakan, 看第34节，这里说， setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya
kepadanya. 耶稣说这话的时候，就有许多人信他。 Saudara, sebagai pembaca Alkitab, kita mungkin merasa girang dan lega dengan kalimat ini. 弟兄姐妹们，当我们读了这段经文的时候，我们觉得我们的心很宽慰了。 Kita berkata, akhirnya mereka percaya juga. 那么我们就说，哇，他们已经相信了。 Bukan saja ada yang percaya, 不单呢，有的人相信， tapi ayat ke-30 katakan banyak orang percaya kepadanya. 但是呢，第30节还说呢，许多人信他。 Menggembirakan bukan? 这不是令人一个很开心的事吗？ Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak segera merasa puas dengan respon banyak orang yang disebut percaya itu. 但是当主耶稣听到很多人要相信他的时候，他并没有感到很满足。 Karena percaya yang disebutkan di dalam ayat ke-30 itu saudara-saudara mengandung kemungkinan yang sangat luas dan beragam. 因为在30节所说的相信呢，是非常广泛，而且和多样的含义和可能性。 Apakah orang-orang Yahudi itu betul-betul percaya? 这些犹太人是否真正的相信主耶稣吗？ Atau jangan-jangan sepertinya percaya? 就好不要呢，就好像他们是相信。 Beberapa orang penafsir, saudara-saudara menafsirkan demikian. 那么很多的解经家他们这样的解释说， Ini tafsiran yang pertama. 这是第一个的他们这个解释。 Setelah Yesus mengatakan bahwa dia datang dari Allah, 当主耶稣说他是从上帝差派来的， orang banyak ini kemudian mulai percaya kepada Yesus. 这些人呢就开始相信主耶稣了。 Mereka mengatakan jangan-jangan betul dia datang dari Allah. 他们说呢，不要他真的是从上帝而来的， Jangan-jangan memang dia adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu. 就是呢，有可能他就是我们所等待的弥赛亚， Mesias yang akan membebaskan bangsa kita dari penjajahan bangsa Romawi. 这个弥赛亚就是要使我们脱离罗马帝国，这个掌权我们的。 Saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi memang sedang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. 弟兄姐妹们，当时的犹太人是在罗马政府的这个掌管之下， Jadi mereka percaya kepada Yesus karena mereka menginginkan Yesus akan membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi. 所以呢，他们相信主耶稣呢，他们希望主耶稣能够带领他们，能够脱离罗马帝国驾管他们的权势。 Coba kita lihat ayat 33, saudara-saudara. 那么我们看第33节， Di situ dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. 他们说呢，我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。 Orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. 这些犹太人说呢，我们从未做过任何人的奴仆。 Mereka padahal sedang dijajah, sedang ditindas oleh kekuasaan Romawi, tetapi mereka mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. 其实呢，他们正是被罗马人的在统治着他们，但是他们说呢，我们从来没有做过谁的奴仆。 Karenanya pada waktu Yesus berkata, aku diutus Bapa, mereka langsung bilang, ya kamu adalah Mesias untuk membebaskan kami. 所以当主耶稣说呢，我是天父差派我来的，所以呢，他们就说呢，你是要拯救我们的弥赛亚。 Itu kemungkinan yang pertama. 这是第一个可能。 Saya mengajak kita baca ayat 7, pasal 7 ayat 31. 我们一起来看第7章第31节。 Pasal 7 ayat 31 dari Injil Yohanes. 就是约翰福音第7章第31节。 Yohanes pasal 7 ayat yang ke-31. 约翰福音第7章31节。 Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan, yang diadakan oleh dia ini? 但众人中间有好些信他的说，基督来的时候，他所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？ Saudara, pasal 7 ini memberikan kepada kita jenis yang lain. 那么呢，第7章呢，开始又给我们另一类的说法。 Banyak orang percaya kepada Yesus. 很多人相信主耶稣， Kenapa? Karena mereka sudah melihat Yesus melakukan banyak mujizat.
为什么呢？因为他们已经看见了主耶稣行了很多的神迹， Dan bahkan mereka ingin lebih lagi melihat lebih banyak mujizat yang dilakukan Yesus. 而且呢，他们很想呢多看主耶稣所行更多的神迹。 Makanya pada waktu Yesus mengatakan, aku diutus Bapa. Lalu Alkitab mencatat, mereka percaya. Kenapa percaya? Karena Yesus adalah miracle maker, pembuat mujizat. 所以当主耶稣说呢，我是上帝差派我来的，所以这些犹太人就相信了，因为他们是要想证明耶稣是创造神迹的伟大力量者。 Saudara, yang pasti keterangan bahwa banyak orang menjadi percaya ternyata adalah fenomena yang semu. 弟兄姐妹们，很多人说他们相信主耶稣，这是一个微现象。 Kalau nanti Bapak Ibu di rumah membaca ayat ini terus sampai di akhir ayat di pasal 8, 如果呢，我们读了这一章的这个经文的话， kita tahu bahwa orang-orang yang disebut percaya ini kemudian ternyata berargumentasi atau berdebat dengan Yesus dalam ketidakpercayaan mereka. 就是呢，当这些人听到主耶稣所说的话后呢，他们就跟主耶稣争论，因为是他们的不信。 Sekalipun dicatat mereka percaya, tapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar percaya. 虽然他们说是相信，其实呢，他们并不是真正的相信。 Mereka terus mempertanyakan apakah Yesus ini betul-betul juru selamat atau bukan. 那么他们一直在问呢，主耶稣呢是不是真正的这个救赎者？ Kalau saudara baca versi Alkitab bahasa Inggris, perikop ini diberi judul The Dispute Between Jesus and Jews. Perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. 就是呢，主耶稣呢跟犹太人在争论。 Mereka berdebat dengan Yesus mempertanyakan, betulkah kamu ini juru selamat? 他们呢不断的跟主耶稣来辩论说，你是否是真正的这个救赎主？ Saudara-saudara, kalau boleh saya gambarkan, Tuhan Yesus itu sudah sampai mengelus dada. 弟兄姐妹们，我可以想象呢，主耶稣呢一直在那边呢叹气、推着胸。 Lihat mujizat, kamu sudah. 你们已经看见了神迹， Lihat tanda-tanda ajaib, kamu sudah. 你们已经看见了我行的奇事。 Saya sudah ngomong apa adanya bahwa saya ini diutus oleh Bapa, kamu sudah dengar. 我已经向你们说实话了，我是上帝差派我来的， Tetapi kamu tetap tidak percaya. 但是你们仍然不愿意相信。 Maka di ayat 44, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya iblis adalah bapa kamu. 所以呢，第44节，主耶稣说：“你们是出于你们的父魔鬼。” Dan di ayat 47 Tuhan Yesus katakan, kamu tidak berasal dari Allah. 然后第47节，主耶稣说：“你们不是出于神。” Saudara, ada rupa-rupanya ada percaya yang dilandasi oleh motif-motif tertentu. 弟兄姐妹们，有些人的相信呢，是基于各种的动机和自己的想法。 Dan itu percaya yang semu. 那么这只是伪相信， Tetapi Tuhan Yesus menuntut percaya yang sejati. 但是主耶稣所要求的是我们真正的相信。 Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk membuat sebuah penegasan tentang apa artinya percaya yang sejati, 所以呢，我们为了要做一个强调，什么叫做呢真正的相信？ Yesus melanjutkan perkataannya di ayat 31 itu. 然后主耶稣继续的说了这段话，是记载在31节。 Pasal 8 ayat 31, Tuhan Yesus katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 然后在约翰福音第8章31节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。” Saudara, statement ini sangat penting karena memberikan kepada kita prinsip apa artinya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. 弟兄姐妹们，这句话给了我们一个重要的原则：成为一名基督徒，并作为相信基督徒的生活，意味着什么？ Saudara, yang pertama yang akan kita pelajari adalah 第一，我们所要学习的就是， menjadi seorang Kristen adalah menjadi seorang murid Kristus. 那么呢，我们要成为一个基督徒呢，就要成为基督的门徒。 Saudara-saudara, banyak orang beranggap bahwa yang penting adalah saya percaya dan saya diselamatkan. 那么很多人认为，只要我相信，我得救。 Sedangkan menjadi murid itu adalah pilihan yang kalau saya mau,
saya bisa jalani, 但是呢，作为门徒呢是一种选择，只要愿意就可以。 tetapi bisa juga tidak dijalani kalau memang saya tidak mau. 若是我不愿意，没有预备好的话，也可以。 Jadi banyak orang Kristen berpikir, 所以很多的基督徒想， yang penting saya sudah percaya, 只要我相信，最重要的就够了。 tapi saya tidak perlu menjadi murid. 但是我不需要成为门徒。 Menjadi murid itu adalah pilihan yang bisa diambil, bisa juga tidak diambil. 那么这个成为门徒呢，是一个选择，你可以也可以去成为门徒，也可以不成为门徒。 Saudara, anggapan ini didasari oleh sebuah pemahaman bahwa menjadi Kristen itu tidak sama dengan menjadi murid. 那么这样的理解说法呢，就是成为基督徒呢，跟成为基督的门徒是不一样的。 Menjadi murid itu dipercaya sebagai keputusan untuk menjadi Kristen secara lebih serius dan mendalam. 那么呢，要成为基督的门徒呢，就是我们要更深的，而且呢，要更认真的去成为一个门徒。 Menjadi murid itu dipahami sebagai sesuatu yang lebih advance daripada sekedar menjadi Kristen. 那么呢，成为呢基督的门徒呢，就是说呢，比基督徒更为高尚一点。 Itulah sebabnya banyak orang Kristen berpikir begini, cukup buat saya hanya untuk percaya. 所以呢，很多的基督徒有这样的想法，我 yang 只是相信就已经足够了。 Yang penting keselamatan sudah menjadi milik saya. 只要呢，我已经拥有了救恩， Gak perlulah saya menjadi terlalu serius menjadi orang Kristen. 所以我不需要太认真的成为基督徒， Saya mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. 我只是要成为一个平信徒。 Saya tidak perlu menjadi murid karena murid itu sudah lebih advance, lebih serius. 因为呢，若是要成为门徒的话，那么他就会更认真，而且很严肃的。 Anggapan keliru ini, saudara-saudara, didasari oleh satu pemikiran bahwa orang Kristen level murid itu hanyalah untuk hamba Tuhan. 那么有些基督徒认为呢，成为基督的门徒呢，只是为传道牧师的。 Kalau majelis atau pelayan-pelayan di gereja, nah itu orang Kristen level murid. 那么他只是教会的执事呢，圣工人员呢，他们应该是成为基督的门徒的。 Mereka itu yang harus jadi orang Kristen yang lebih serius, yang lebih dalam. Mereka. 那么呢，他们应该呢，成为呢更严肃的这个基督的门徒。 Saya kan cuma anggota jemaat biasa. 我只是教会的一个平信徒， Saya cukuplah menjadi orang Kristen. 我成为基督徒已经够了， Saya tidak perlu jadi murid. 我不需要成为门徒。 Saudara, apakah betul pandangan seperti itu? 弟兄姐妹们，这样的看法是对吗？ Pertanyaannya saudara-saudara adalah apakah bisa saya menjadi seorang Kristen tanpa menjadi seorang murid? 而我的问题就是呢，我要成为一个基督徒，但是我不愿意成为基督门徒。 Jadi kalau orang berpikir saya cukup jadi orang Kristen biasa, saya tidak usah jadi murid, pertanyaannya adalah apakah bisa saya menjadi orang Kristen tanpa menjadi murid Kristus? 那有些人说呢，我要成为基督徒，但是我不愿意成为基督的门徒，可以吗？ Atau lebih dalam pertanyaannya adalah apakah ada golongan orang Kristen yang bukan murid? 它只是另外一个问题，就是呢，有些基督徒呢并不是门徒。 Saudara, kalau kita baca ayat ke-31, 若是我们读第31节， perhatikan Tuhan Yesus bicara kepada, di situ dikatakan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. 耶稣对信他的犹太人说， Dan Yesus mengatakan tidak mungkin menjadi orang percaya tanpa menjadi murid. 那么不可能你成为一个信徒，但你不愿意成为门徒。 Dengan kata lain, saudara-saudara, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus itu sama dengan menjadi seorang murid Kristus. 换句话说呢，我们要成为一个信徒呢，我们就要成为基督的门徒。 Sesungguhnya saudara-saudara, pada waktu saudara percaya, maka panggilan iman itu berada satu paket dengan panggilan kemuritan yang memanggil kita menjadi murid Kristus. 其实呢，当我们一信了主耶稣的时候呢，这个呼召呢，让我们成为基督徒呢，以及跟成为基督的门徒呢，是一组的。 Sehingga kesimpulannya saudara-saudara, tidak ada orang Kristen yang bisa tidak menjadi murid. 所以呢，没有一个基督徒不能成为基督的门徒。 Atau dengan kata lain saudara-saudara, semua orang Kristen
或者换句话说，每一个基督徒， semua orang yang punya komitmen iman percaya kepada Yesus 每一个人呢，立下委身呢，要相信主耶稣的， adalah seorang murid. 就是门徒。 Yakni seorang yang siap berkomitmen untuk menjalani hidup sebagai murid Kristus di dalam hidup Kristennya. 就是呢，一个人已经立下委身，在他的这个人生的道路上，要成为一个基督的门徒。 Saudara, bagaimana dengan saudara? 而弟兄姐妹们，你们又如何呢？ Saudara percaya Kristus bukan? 你相信基督不是吗？ Tapi apakah saudara selama ini berpikir, cukuplah buat aku jadi orang percaya? 但是这一向以来，是否你有这样的想法？我成为基督徒就已经够了， Saya tidak perlu jadi murid. 我不需要成为门徒。 Saya ingin mengatakan berdasarkan firman Tuhan ini, 我说这话呢，是基于圣经里的话语。 tidak ada orang Kristen yang bukan murid. 没有一个基督徒不是门徒。 Sekali saudara mengatakan aku percaya kepada Yesus, 虽然你已经说了，我相信了主耶稣， maka at the same moment saudara adalah murid Kristus. 那么其实你就是基督的门徒了。 Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua. 我们进入第二段。 Kalau betul kita adalah murid Kristus, lalu apa cirinya seorang murid Kristus? 那么，若是我们是基督的门徒的话，那么基督的门徒的特征是什么呢？ Saudara, Tuhan Yesus menyebutkan satu ciri yang sangat jelas tentang seorang murid. 那么主耶稣呢，很清楚的解释了一个基督门徒的特征。 Mari kita baca ayat ke-31 dikatakan begini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 所以耶稣说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。” Saudara, saya ingin ajak Bapak Ibu bayangkan sebuah kelas di mana ada murid belajar di dalam kelas ketika dia sekolah. 让弟兄姐妹们，我们一起来想象呢，当学生们呢在课堂当中，在上课的时候的情形。 Ini kan tahun ajaran baru dimulai ya. 我们这学期的学校刚开始上课， Anak-anak cucu-cucu kita sudah masuk sekolah kembali. 我们的孩子孙儿们已经上学了。 Nah, seorang murid di dalam kelas, 那么一个学生在这个课室里面， dia mendengarkan perkataan gurunya. 那么他就听老师所说的话， Dia mendengarkan penjelasan gurunya. 他听老师们的解释。 Semua keterangan-keterangan yang disampaikan guru di depan kelas itu didengarkan, disimak dengan baik. 那么呢，老师在课堂里面所说的话，他一直在听，而且呢，他在反复的思想。 Kenapa murid melakukan itu? 为什么这个学生会这么的做呢？ Karena murid itu percaya bahwa apa yang disampaikan guru itu penting dan benar. 因为呢，这些学生们认为呢，老师所说的话是真实的，而且是对的话。 Maka dari contoh itu kita melihat ciri seorang murid. 所以从这个例子，我们就可以看到呢一个基督门徒的特征。 Ciri dari murid adalah ketika gurunya berbicara, dia merespon dengan benar apa yang disampaikan oleh gurunya. 那么基督门徒的特征就是，当我们的老师在说话的时候，我们在仔细的来听。 Nah, ayat 31然后第31节 juga mengatakan hal itu. 也同样的这么的说。 Tuhan Yesus berkata, ciri dari seorang murid adalah dia tetap dalam firman-Ku. 所以主耶稣说呢，这个门徒的特征就是常常遵守我的道。 Saudara, kata tetap 这里所说的遵守， itu berasal dari istilah di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kata meno. 所以呢，这是在这个新译本的圣经里面，来自于这个希腊的语文，它的意思是 meno。 Meno itu berarti tinggal, 那么这个 meno 的意思是 abide, 住， stay, tinggal. 就是住。 Dari segi waktu, saudara-saudara, tinggal itu berarti tetap sama seperti dulu. 从时间上来说呢，这意味着是保持不变， Tidak mengalami perubahan. 而且没有改变。 Itu artinya meno, tinggal. Tidak pernah mengalami perubahan. Dari dulu sama begitu juga. 就是住呢，就是说完全没有改变，从过去直到现今都是如此的。 Dari segi tempat, tinggal itu berarti tidak bergeser. 从地点来说呢，住就是在同一个地方不动， Tidak berpindah. 而且没有搬动。 Nah, saudara, itu memberi penekanan yang sangat dalam tentang bagaimana respon seorang murid.
所以呢，强调基督的门徒应该对神所说的话的反应。 Ketika Tuhan Yesus berkata, seorang murid itu tetap dalam firman-Ku, 当主耶稣说呢，当一个门徒若常常遵守我的道， artinya seorang murid itu tidak pernah berubah, 就是说呢，这个门徒都从不改变， tidak pernah bergeser dari firman Tuhan. 他从不把主的话语挪移挪开， Dia punya kehausan untuk mencari firman Tuhan. 他一直对神的话语一个渴慕的心，渴慕追求的心。 Dan ketika dia mendengar Tuhan berkata-kata dengan sebulat hati, dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. 当主耶稣说话的时候，他全心全意的相信主耶稣所说的话。 Saudara, ini sangat-sangat bertolak belakang dengan ahli Taurat dan orang Farisi. 弟兄姐妹们，这个态度呢，跟法利赛人跟文士的态度是背道而驰。 Yesus padahal udah ngomong berulang-ulang kali, bahkan ratusan kali, aku ini diutus Bapa, udah berulang-ulang, tapi mereka tetap tidak percaya. 主耶稣已经说了几次，甚至说了100次，说我是上帝差派来的，但是他们仍然还是不相信。 Seorang murid bukan cuma cari firman Tuhan, 一个门徒不但是要寻求主的话语， pada waktu Tuhan bicara kepada dia, dia tidak pernah ragu kepada apa yang Tuhan katakan. 当主耶稣对他说的话，他从不怀疑主的话语， Sedemikian dia begitu merindukan firman Tuhan, 就是他这么的渴慕主的话语。 dia bukan hanya tidak meragukan firman Tuhan, 他不但没有怀疑主的话语， karenanya saudara-saudara dia juga menuruti atau mentaati apa yang Tuhan katakan kepadanya. 而且他也顺服于主对他所说的话。 Jadi seorang murid bukan cuma tahu, 所以一个门徒呢，不单只是知道， bukan hanya percaya firman Tuhan, 不单只是相信主的话语， tapi dia betul-betul hidup sesuai dengan perkataan Tuhan kepadanya. 但是呢，他能够照着主的话语呢去行主要他所行的事情。 Artinya seorang murid terus mencoba membawa hidupnya itu untuk selalu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. 就是说呢，这个门徒呢，一心的想着呢，要顺从主的旨意来去过他的生活。 Dia punya ketetapan hati yang sangat jelas kepada apa yang Tuhan katakan kepadanya. 他的心呢，对主所说的话完全的清楚明白。 Saudara, semua kita yang berkumpul di sini adalah orang percaya dan kita adalah murid. 弟兄姐妹们，每个坐在这里的弟兄姐妹们，我们都是信徒，而且也是基督的门徒。 Perlu Bapak Ibu tahu, tidak ada orang di dalam ruangan ini pagi ini yang bukan murid. 那我们知道呢，是否在这个在座的人呢，有些人不是门徒， Tapi masalahnya saudara-saudara, apakah kita betul-betul punya ciri dari seorang murid itu? 但是我们是否真正的有一个基督门徒的特征？ Cari firman Tuhan dengan begitu haus. 就是我们对神的话有一个渴慕的心， Percaya kepada apa yang Tuhan katakan, tidak ragu, tidak bimbang. 相信呢主所说的话，从不怀疑，也从不困惑， Dan bahkan betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadaku di dalam firman-Nya. 而且呢，在我们生活当中都是遵行圣经里主所说的话。 Maka kita bisa menilai sendiri, 那么我们可以自己评价我们自己， aku ini murid bukan sih? 我是不是一个门徒？ Sebetulnya murid, 其实是门徒， tapi tidak hidup seperti seorang murid. 但是在我们生活当中呢，并没有这个像门徒的生活。 Nah, bagian yang terakhir kita melihat kalau seorang murid hidupnya demikian, maka apa yang terjadi dengan hidup murid itu? 那么，若是让一个门徒，基督的门徒有这样的生活，那么他的生活将会是怎么样的呢？ Di bagian ketiga, ternyata firman itu dikatakan akan memerdekakan dan menyempurnakan hidup seorang murid. 就是神的话呢，就使我们得以释放，而且得我们得以自由。 Coba baca ayat 32, di situ dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 第32节，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。 Saudara, firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan adalah kebenaran. 弟兄姐妹们，主所说的话就是真理。 Tadi di kebaktian pertama saya singgung ini saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan seperti tradisi.
刚才第一堂的时候，我说呢，神的话也不是一个传统， Tradisi itu dianggap benar bagi sebagian orang di masa lampau, saudara-saudara, tetapi di masa kini apa yang dulu dianggap benar belum tentu dianggap benar pada zaman sekarang. 那么的传统呢，在过去的时代，有些人呢认为这是真实性的，但是对于现在的我们来说呢，我们认为这些传统呢是不真实性的。 Kita sering dengarkan saudara-saudara ya, jangan pernah gunting kuku malam-malam. 所以我们曾经听人家说呢，晚上不可以剪指甲。 Orang dulu saudara-saudara percaya betul itu, nggak boleh itu bener loh. 那么呢，过去的人们相信呢，不可以的，这是真的会发生事情的。 Tapi apa yang dulu benar mungkin sekarang sudah tidak lagi benar. 但是有可能过去是认为是对的，现在的人没有说这是对的了。 Berarti tradisi kebenarannya itu berubah. 所以意思是说呢，这个传统呢是会改变的。 Dulu dianggap benar, 过去他们认为是对的， sekarang tidak lagi Cina. dianggap benar. 认为是不对的， Itu tradisi. 这就是传统。 Coba kita bandingkan dengan culture, dengan budaya. 若是我们跟文化来比较的话， Saudara, apa yang dianggap benar oleh sekelompok orang 若是一群人呢认为这是对的， di tempat tertentu 在某个固定的地方， belum tentu dianggap benar oleh kelompok yang lain 但是呢未必另一群的人认为这是对的， di tempat yang lain. 在另外一个地方。 Saya pakai contoh. 我举一个例子， Saudara, misalnya, mohon maaf ya, misalnya gaya hidup orang-orang Barat, Western people. 比如说呢，西方人的生活， Pria, wanita belum menikah, tinggal serumah. 就是未婚男女他们可以同居， Buat orang-orang di Barat, 但是对于我们东方人来说， sah-sah saja. 不可以 Oke. 啊 Buat orang di Barat itu bisa dilakukan. 对我们东方人说呢不好，但是他们西方人说呢可以， Buat orang di Amerika itu sudah banyak yang melakukan itu. 因为美国人呢多数是这样行的， Dan gak ada yang menyalahkan. 没有人错怪他们的。 Jadi gaya hidup seperti itu benar untuk sekelompok orang di tempat tertentu. 是呢，这样的生活方式呢，在某一个地方呢，他们认为这是对的，没有错 Itu 的， budaya Barat. 这就是西方的文化。 Tapi kalau budaya itu dibawa ke timur seperti di Indonesia, apa yang dianggap benar di Barat belum tentu dianggap benar di timur. 但是若是这个文化呢，把它带到东方的地方，比如我们印尼的国家呢，别人认为是对的，但是我们这一期的人就说认为是不对的。 Maka kebenaran dari budaya itu jadi relatif kan? 所以呢，这个文化呢，可以说是一个相对论。 Di sana dibilang benar, 这里说呢是可以的， tapi di sini dianggap tidak benar. 但是这一代的人说不可以，不好。 Saudara, firman Tuhan tidak seperti tradisi, tidak seperti budaya. 弟兄姐妹们，神的话也不像传统，也不像文化。 Firman Tuhan adalah kebenaran dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 神的话语就是真理，神的话语昨日、今日，直到永远都是一样的。 Bagi siapapun firman Tuhan itu tetap benar. 对于每一个人，神的话语就是真理， Itu bukan cuma lagu. Bukan hanya lagu. 这不是怀疑 Kita sering nyanyi itu kan? 这不是一个音乐。 Tuhan tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Jadi kita mengatakan firman Tuhan tidak berubah, firman Tuhan benar. Itu bukan cuma lagu. 所以呢，就像呢，这不是一首诗歌这样说而已，就是神的话语是从不改变，从昨日、今日，直到永远都是一样的。 Itulah sebabnya 所以呢， seorang murid yang betul-betul hidup tinggal di dalam firman, Tuhan Yesus katakan kamu akan mengetahui kebenaran. 那么当一个人呢，真正的遵守神的道的话，主耶稣说：“你们就真是我的门徒了。” Kata mengetahui di dalam ayat 32 itu tidak hanya sebatas dalam arti knowledge. 那么呢，你们晓得真理呢，并不是只是一个， Bukan hanya sekedar pengetahuan. 不是只是一个知识。 Ketika dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran, maksudnya adalah kamu akan mengalami secara pribadi kuasa dan kebenaran firman itu bagi hidupmu sendiri. 那么这里所需要的晓得真理，就是我们自己本人能够真正的真理到真理，而且我们这个真理能够
帮助我们。 Saudara, luar biasa kalau seorang murid Kristus betul-betul tinggal di dalam firman, maka firman itu akan dialami oleh murid itu setiap hari. 所以呢，是我们成为一个基督的门徒呢，我们能够遵行主的道，那么呢，主的道就会帮助我们。 Saudara, memang betul saudara dan saya sebagai murid Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. 弟兄姐妹们，真的，我们是基督的门徒，主耶稣已经使我们的做释放的做自由。 Ketika kita percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, maka kita sudah dimerdekakan. 那我们相信主耶稣在十字架上为我们舍命的时候，我们已经得着了自由。 Tapi masalahnya orang-orang Kristen yang sebetulnya sudah dimerdekakan masih tinggal di dalam daging, bukan? 但是呢，问题就是我们基督徒虽然得做自由了，得做释放，但是我们是还活在这个肉体情欲当中，世俗世界里。 Bukan saja masih sering dikalahkan oleh kedagingan kita dalam 1-2 peristiwa kejatuhan, 那么呢，很多时候呢，为了一两件事情，为了这个情欲的事情，我们就会跌倒了。 tapi ada orang-orang Kristen yang belum sanggup lepas dan merdeka dari belenggu-belenggu tertentu yang memperhambanya. 但是有些基督徒，他们还未真正的释放呢，奴役他们的、束缚他们，以及奴役他们的事情。 Saudara, seorang murid yang dekat dengan firman Tuhan, 一个门徒的是真正的亲近神的话语， yang tinggal di dalam firman-Nya, 就是遵守主的道的人， dia akan mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. 那么他在生活当中，他们能够经历到这个神的话语的这个大能。 Kebenaran itu akan memerdekakanmu. 那么这个真理必叫你们得以自由。 Setiap kali saudara membaca firman Tuhan, 当我们每次阅读神的话语的时候， setiap kali saudara mendengar teguran Tuhan di dalam firman-Nya, 当我们从神的话语得到了神责备我们的时候， ketahuilah 要知道 Tuhan yang tidak terlihat itu sebetulnya sedang membuka rantai-rantai yang mungkin masih mengikat di dalam hidup kita. 你要知道呢，可能主呢正在呢打开呢束缚我们的一些的这个奴役我们的事情， Bisa aja itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita belum bisa lepasin. 有可能呢这些呢是我们无法放下的那些习惯， Bisa saja itu adalah dosa-dosa favorit yang susah kita tinggalin. 有可能这个罪呢就是我们所喜欢的，我们很难的放下它。 Saudara mau lepas? 你要放下它，丢掉它吗？ Tuhan Yesus sudah katakan rahasianya. 主耶稣已经对我们说了这个秘密， Tinggal dalam firman-Ku. 就是要常常遵守我的道， Kamu akan mengalami kebenaran itu. 那么你们就能够真的经历到这个真理， Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. 那么这个真理必叫你们得以自由。 Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat kita. 但愿今天神的话语成为我们每一个人的祝福。 Saya rindu mengajak jemaat GKI Medan untuk menyadari bahwa semua kita adalah murid Kristus. 我渴望呢，贵堂的弟兄姐妹们，每一个人都是成为基督的门徒， Yang mestinya tinggal di dalam firman. 就是我们常常遵行神的话语， Sehingga hidup kita disempurnakan makin lama makin serupa dengan Kristus. 以致我们的生活呢被主所考照，更完美，以致我们越来越像我们的基督。 Kita berdoa, saudara-saudara. 我们同心祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. 主啊，为着你所赐下的话语，我们向你献上的感谢。 Terima kasih karena Tuhan tidak pernah bosan berbicara kepada kami. 主，我们感谢你，因为你从不厌烦的对我们说你的话语。 Ampuni kami kalau kami selama ini bersikap seperti orang-orang Farisi. 主啊，若是这一向以来我们的态度像法利赛人一样，求你赦免我们。 Kami tidak mempedulikan dan mendengarkan perkataan-Mu. 我们不在意你的话语，而且不听你的话语， Bahkan kami tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. 甚至我们不相信你所说的话。 Kami masih hidup jauh dari apa yang Tuhan katakan. 主，我们还是远离了你所说的话。 Hari ini kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan sekali lagi kepada kami bahwa kami adalah murid Kristus. 我们要向你献上感恩。今天你再次提醒我们，就是基督的门徒， Bukan hanya sekedar orang yang percaya kepada Kristus. 不单只是成为相信主你的人， Kami adalah murid Kristus. 我们乃是基督的门徒。
yang dari dalam hidupnya dituntut untuk bersikap dengan benar kepada perkataan-perkataan Kristus. 就是从我们内心深处完全的相信主你的话语。 Berikanlah kepada kami hati yang rindu untuk selalu tinggal di dalam firman-Mu. 主啊，你赐给我们一个渴慕的心，就是常常遵行你的道， Merindukan firman-Mu, 渴慕你的话语， percaya kepada firman-Mu, 相信你的话语， dan taat kepada firman-Mu. 而且顺服你的话语。 Maka niscaya kami akan mengalami seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam bagian Alkitab yang kami baca hari ini. 但愿我们每一个人能够成为，就像你圣经里面所说的话， Kami akan mengalami kebenaran itu di dalam hidup kami. 就是在我们的生活当中能够经历到你的真理。 Dan kebenaran itu akan memerdekakan dan menyempurnakan hidup kami. 这个真理使我们得以自由，也使我们得着释放。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Kalau kami masih punya belenggu-belenggu yang belum dilepaskan, 若是我们还未放下释放的那些困迫束缚， orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kami yakin Tuhan tahu apa yang selama ini masih memperhamba kami. 别人不知道，但是我们自己知道是什么事情再次的成为我们的奴役。 Berikanlah kepada kami keberanian untuk tinggal di dalam firman, 主啊，是给我们勇气，能够常常遵行你的道， supaya kami mengalami sungguh firman itu memerdekakan kami. 好让我们能够真正的经历到你的话语，使我们得以自由。 Bersyukur di dalam Kristus Juru Selamat kami. 我们为着我们的主耶稣基督所做的一切，向你献上感谢。 Amin. 阿门。